Kalau anda baru sampai ke sempadan Mekah, anda akan dapati satu monumen yang sangat-sangat tinggi sampai ia menguasai pemandangan angkasa raya. Ia adalah menara jam tertinggi di dunia. Bangunan keempat tertinggi seantero alam dan antara bangunan yang paling mahal pernah dibina dalam sejarah. Sebagai perbandingan betapa mahalnya menara jam ni adalah ia 10 kali ganda lagi mahal daripada menara KLCC. 10 kali ganda lagi mahal daripada menara tertinggi di dunia Burj Khalifa dan 7 kali ganda lagi mahal daripada menara Shanghai. Kenapa ia sangat-sangat mahal? Kenapa dibuat sebagai menara jam? Kenapa bangunan yang sangat-sangat tinggi ini nak dibuat pun di depan Kaabah? Jadi inilah kisah menarik di sebalik pembinaan Menara Jam Diraja Mekah. Dapatkan 2 buku terbaru Abang Ajar, Historia dan Paradox. Klik pada link yang disediakan di bawah. Arab Saudi menerima pelawat yang sangat-sangat banyak ke negara mereka kerana tak lain, umat Islam dari seluruh dunia datang melawat tapak paling suci kita iaitu Kaabah, sama ada menerusi umrah ataupun haji. Ini menjana pendapatan yang sangat banyak untuk Arab Saudi. Pendapatan daripada umrah dan haji serta aktiviti pelancongan merupakan pendapatan yang kedua terbesar setelah pendapatan hidrokarbon. Makin lama permintaan semakin meningkat. Makin ramai yang nak datang ke Mekah, sedangkan ada batasan sumber, iaitu sumber tempat. Semua orang kalau boleh nak duduk sedekat mungkin lah dengan Kaabah tu, ya tak? Termasuklah penempatan hotel mereka tu, kalau boleh betul-betul nak depan Kaabah tu, kalau boleh tidur pun nak nampak Kaabah tu. Jadi apa yang berlaku adalah semakin dekat dengan lingkungan Kaabah, semakin tinggi permintaannya. Kalau dibiarkan pengunjung semakin lama, semakin ramai yang kena tolak lagi jauh. Sampai nak jalan kaki pun dah tak larat dah. Makanya makin banyak kenderaan untuk hantar orang pergi balik. Lagi kalut dan lagi tercemarlah bandar Mekah. Sebenarnya cara nak selesaikan masalah tak cukup tempat ni adalah kita tambahlah tempat, ya tak? Kita bukan duduk dalam dunia 2 dimensi. Kita boleh pergi atas dengan kita boleh pergi bawah. Adanya dimensi tambahan. Tapi kalau pergi ke bawah tanah tak nampaklah Kaabah, ya tak? Jadi Arab Saudi pun tambahlah tempat banyak-banyak ke atas untuk mereka menampung keperluan haji dan umrah yang semakin tinggi, dan pada masa yang sama juga untuk memodernkan bandar Mekah. Jadi nak katanya logiklah kerajaan Arab Saudi tu tambah punya banyak bangunan yang tinggi-tinggi di sekeliling Masjidil Haram dengan bangunan yang paling tinggi yang paling dekat dengan Kaabah, sebab itulah tempat paling tinggi permintaan. Sebab keperluan, ya, walaupun ini mengubahlah bandar Mekah itu menjadi bandar ala metropolitan dengan bilangan hotel yang terbanyak di dunia Arab, jauh mengatasi Dubai. Menara Jam Diraja Mekah ini bukan semata-mata menara, ia adalah hotel. Dan bukan semata-mata hotel saja, kat mana-mana tempat pun ada hotel. Kat mana-mana tempat pun ada shopping mall, ya tak? Disebabkan ia paling dekat dengan bangunan paling istimewa Islam, maka menara ini pun kena istimewa jugalah. Jadi idea asalnya adalah menara itu juga boleh berfungsi sebagai menara masjid untuk Masjidil Haram. Dan bukan itu saja, disebabkan ia adalah menara untuk masjid yang paling istimewa dalam dunia Islam, maka dia kena menjadi menara yang paling tinggi di dunia juga. Kiranya bila orang Google menara apa yang paling tinggi, dia akan keluarlah Menara Masjidil Haram. Special gitu. Asalnya ketinggiannya cumalah nak dibuat 450 meter, tapi pada waktu awal pembinaannya pada tahun 2002, itu sudah cukup untuk menjadikannya bangunan yang tertinggi di dunia. Kemudian bila dipastikan bahawa ia nak dibuat sebagai menara masjid, tingginya dinaikkan lagi kepada 600 meter. Burj Khalifa belum dibina lagi, dan bila geng-geng Burj Khalifa ni tahu bahawa menara Masjidil Haram nak dibuat 600 meter, diorang pun kata tak boleh jadi ni, kita tak boleh kalah. Diorang naikkan kepada 800 meter, menjadikannya bangunan paling tinggi di dunia. Orang Arab berlumba-lumba nak cipta bangunan paling tinggi, ya.
Kat mana pernah dengar benda ni Firma-firma pembinaan daripada 10 buah negara pun dilibatkan di dalam projek mega tersebut. Termasuklah sebuah firma Jerman. Tapi di Mekah kan cuma boleh orang Islam je yang masuk. Macam mana firma Jerman ni nak terlibat? Macam mana engineer dengan arkitek mereka nak buat kerja dekat situ? Senang je jawapannya. Mereka masuklah Islam. Tengah-tengah pembinaan ada idea baru yang ditimbulkan oleh klien. Tak cukup kalau dia cuma dibuat menara yang sangat-sangat tinggi. Menara di depan Kaabah ni dia kena lebih lagi. Dia kena ada elemen kerohanian yang istimewa sebab dia depan Kaabah. Jadi apa elemen kerohanian yang paling sesuai dengan agama Islam? Tak lain tak bukan masa. Sebab orang Islam kan menepati masa, kena solat tepat pada waktunya setiap kali, 5 kali sehari. Maka datanglah idea untuk buat menara ini juga sebagai menara jam yang terbesar di dunia. Tapi ada tujuan lain juga. Dengan dibuat menara jam terbesar ini, ia menjadi pengganti kepada piawai masa antarabangsa Greenwich. Semua orang Islam di seluruh dunia boleh tahu masa di Mekah dengan sangat tepat pada skala atom. Jadi menara hotel antara yang tertinggi di dunia ni juga nak dibuat menara jam. Tapi ada masalah. Separuh daripada bangunan itu telah pun dibina. Bermakna asas binaannya adalah untuk menampung bangunan dengan ketinggian 450 meter. Bukan 600 meter, jauh beza sangat tu. Jadi ada ratusan ribu tan lagi berat yang perlu ditampung melebihi daripada pelan asal. Jurutera lantas kena mencari struktur yang boleh dibuat tinggi tapi ia mesti ringan dan kukuh. Mana nak cari bahan fantasi ni, dah macam cari unicorn. Tapi rupa-rupanya sejarah sudah pun ada penyelesaian dia. Mereka ambil konsep pembinaan Menara Eiffel dengan menyusun besi tempur. Menurut struktur bingkai Menara Eiffel, bangunan itu tidak jatuh oleh beratnya sendiri. Struktur bingkai besi itu dibuat makin tinggi, makin nipis. Inilah cara mereka dapat mengurangkan berat bangunan. Kini sudah ada asas bingkai untuk meletakkan jam yang terbesar di dunia tersebut. Arkitek menara itu bekerja dengan Pero, syarikat Jerman yang sudah pun mereka cipta jam sejak 1860-an lagi. Tapi walaupun syarikat ini berpengalaman, ternyata nak membina menara jam yang terbesar di dunia, 35 kali ganda lagi besar daripada Big Ben di London, adalah sangat-sangat mencabar. Cabaran utamanya adalah macam mana nak buat supaya jarum jam itu tidak terbang ditiup angin. Asalnya idea mereka adalah nak dibuat supaya ada laluan besi yang memandu jarum jam. Macam trek roller coaster lah. Cuma isu dia akan buat struktur tu jadi sangat-sangat berat. Ingat, kita punya matlamat utama kita adalah nak kurangkan berat. Dan bila dibuat trek macam tu akan ada banyak komponen yang bergerak. Lama-lama mereka semua ni akan rosak. Nak menyelenggara jam di menara yang paling tinggi dunia itu, ya Allah, adalah mimpi ngeri semua orang. Dan lagi satu, kalau dibuat trek besi ni, kita daripada jauh pun kita akan nampak benda tu dia tak cantik. Nak bangunan cantik-cantik ni penting tuan-tuan. Apatah lagi kalau kau dah campak 16 bilion dolar, ya tak? Mereka kemudian buat keputusan untuk buat tangan jam itu daripada serat karbon. Dengan panjang 23 meter, tangan jam itu adalah sangat-sangat besar. Korang pun boleh berjalan dekat dalam tu. Tangan jam itu dibuat supaya dikawal oleh pemandu yang berpusat. Muka jam itu pula dibuat cekung sedikit untuk melindungi tangannya daripada angin yang pada ketinggian ini boleh mencecah 200 km sejam. Dan bila dah siap, kita naklah orang nampak muka jam tersebut. Buat jam mahir-mahir tak boleh nak baca pun jam tu, sia-sia kan? Jadi mereka letakkan hampir 2 juta LED menerangi muka jam, sampaikan orang daripada jarak 8 km pun boleh baca. Orang Mekah dah tak payah beli jam tangan, dah keluar je tengok. Itu belum cerita lagi pasal jubin dia. Sejumlah 98 juta jubin gelas mozaik dipasang di bahagian luaran bangunan. Dan ada sesetengahnya yang dihias dengan emas 24 karat. Nak pasang hampir 100 juta jubin ini adalah sangat-sangat mencabar. Sampai syarikat Itali yang mengendalikannya siap buat sistem robot mereka sendiri nak tolong pasang
dipasang. Sebenarnya juga banyak komponen menara yang bukannya dibuat di Arab Saudi tetapi dibuat di Dubai. Kenapa Dubai? Sebab Dubai power pasal bangunan-bangunan tinggi ni kan. Kemudian barulah komponen-komponen itu dihantar satu persatu menggunakan truk yang meredah padang pasir selama 3 hari. Kemudian bila sampai di Mekah, barulah dia dipasang semula. Dan sampailah kita kepada bahagian yang paling tinggi di Mekah, iaitu struktur bulan sabit di puncak menara. Bulan sabit itu sendiri merupakan struktur serat karbon yang paling besar pernah dibina. Dan ia bukanlah monumen semata-mata, ia sebenarnya sangat besar sampai dia ada 3 tingkat. Dalam tu ada pejabat, ada bilik mesyuarat dan ada ruang solat yang paling tinggi di dunia. Pada hari perasmian, Raja Arab Saudi sendiri datang ke Mekah. Beliau menekan butang dan menyalalah keseluruhan Menara Jam Diraja. Menara Jam Diraja Mekah ini adalah antara pencapaian kejuruteraan paling hebat umat manusia sepanjang sejarah. Tapi dia mungkin bangunan paling underrated. Setakat ini tak ada bangunan yang setara dengannya dan mungkin tak ada lagi pada masa akan datang. Jadi itulah dia sedikit sebanyak penerokaan kita terhadap Menara Jam yang paling besar dan paling tinggi di dunia di hadapan Masjidil Haram. Anda pernah tengok dengan mata kepala sendiri? Apa pandangan anda? Tulis di bahagian komen. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.